Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1270. Antara paparan utama. Protes gelombang baju hitam derhaka. Wakil rakyat GRS tak kenang budi, kata Armada. Siapa penentang Islam yang sebenar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Amat jelas bahawa protes gelombang hitam merupakan plot terbaru Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang untuk menggulingkan kerajaan perpaduan. Gerakan ini dilancarkan pada 19 hingga 20 Disember ini sempena dengan persidangan Parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan mengadakan undi percaya di Parlimen pada 19 Disember ini. Mengulas mengenainya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata tindakan sedemikian menunjukkan Anwar adalah seorang yang berani. Saya rasa beberapa Perdana Menteri tidak akan melakukannya, tetapi dia mahu. Mungkin apabila kerajaan perpaduan ini bercakap tentang ketelusan dan accountability, dan itulah langkahnya. Ahli Parlimen perlu menunjukkan sokongan kerana ini adalah kerajaan perpaduan yang diperkenankan yang di-Pertuan Agong, katanya seperti dipetik bernama. Menurut laporan, Anwar telah menjelaskan perkara itu semasa menghadap yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah baru-baru ini. Saya jawab, ampun tuanku, ini bukan soal peraturan dan undang saja. Perkara ini dibangkitkan dan Patik mahu memimpin dengan mandat yang jelas dukungan daripada ahli-ahli parlimen dan majoriti. Patik yakin Patik akan peroleh. Andai kata tidak peroleh, Patik akan tunduk kepada suara rakyat. Jadi untuk orang menyatakan dan tohmah seolah-olah Patik itu mengenepikan semua semata-mata untuk rebut kuasa, Patik akan buktikan insya-Allah hal ini tidak benar. Makanya Pertuan Agong kata insya-Allah dia doakan semuanya baik berjalan dengan baik. Sekarang apa masalahnya? Mengapa tiba-tiba ada gelombang hitam? Menarik untuk direntas apa pandangan portal Finance Twitter berhubung gerakan ini. Menurut portal tersebut, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sedang berdepan masalah. Justru tidak keterlaluan untuk mengatakan beliau sangat panik kerana boleh didakwa atas pengubahan wang haram dan mungkin berakhir sebagai rakan penjara bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Bekas Perdana Menteri pintu belakang itu bersama rakan baiknya Abdul Hadi Awang mesti melancarkan Sheraton Move 2.0 untuk menjatuhkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan apa cara sekalipun. Sukar untuk mempercayai Mahyadin tidak membantu dirinya untuk menerima pakej rangsangan COVID-19 RM530 bilion yang diperuntukkan oleh rejimnya semasa wabak itu. Ujar portal tersebut. Secara ironis dan sinis, Finance Twitter menegaskan ia memerlukan pencuri untuk menangkap pencuri. Dalam kes ini, UMNO yang berpengalaman dapat menghidu bau tikus ratusan batu jauhnya bahawa parti Mahyadin iaitu Bersatu telah menipu berbilion-bilion ringgit walaupun pemerintahannya sesingkat 17 bulan. Laporan tersebut mendakwa selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 secara kontroversi pada 1 Mac 2020, Mahyadin sengaja menutup Parlimen untuk menghalang sebarang undi tidak percaya yang boleh mendedahkan beliau sebenarnya telah menipu yang di-Pertuan Agong. Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia yang mengisytiharkan darurat dan mengurung Parlimen dengan alasan memerangi COVID-19. Memerintah dengan kuasa mutlak semasa darurat sama sekali tidak ada semak dan imbang semasa pemerintahan Mahyadin selama 17 bulan. Lebih buruk, PM pintu belakang boleh merompak tabung negara dan tiada siapa tahu, dakwa Finance Twitter. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilaporkan kini sedang menumpukan siasatan terhadap RM92.5 bilion yang dibiayai secara langsung oleh kerajaan selepas didapati RM437.5 bilion bukan daripada kerajaan.
Ini bermakna Kerajaan Perikatan Nasional sebenarnya tidak membantu rakyat sebanyak 530 bilion ringgit seperti yang dilaungkan tanpa segan silu. Sebaliknya, 92.5 bilion ringgit adalah wang yang banyak, iaitu lebih 2 kali ganda daripada jumlah wang yang dicuri dalam skandal One Malaysia Development Berhad (1MDB) menurut laporan. Finance Twitter menganggap pengerentungan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Seri Asri Hamidin menunjukkan bahawa penyelewengan dana kerajaan sememangnya berlaku. Contoh ketirisan lain ialah kontrak 7 bilion ringgit yang diluluskan di bawah projek tebatan banjir 15 bilion ringgit yang diberikan melalui rundingan terus kepada syarikat yang meragukan termasuk Mangkubumi Sdn Bhd. Bagaimana mungkin Mangkubumi memenangi perjanjian itu sedangkan ia telah pernah terlibat dalam kes mahkamah pengubahan wang haram sebanyak 139 juta ringgit? Bidas Finance Twitter. Menurut portal tersebut, pendedahan Tan Sri Anwar Musa bahawa Mahyadin memberinya berpuluh juta ringgit semasa pilihan raya negeri Sabah 2020 sebagai cubaan untuk menggambarkan bahawa pengurusi Perikatan Nasional itu seorang yang pemurah dan membantu UMNO bukannya bijak tetapi bodoh. Finance Twitter menyifatkan berbelanja terlalu mewah oleh Mahyadin dan Abdul Hadi semasa pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini merupakan satu kesilapan terbesar. Katanya terdapat klip video yang mendedahkan bahawa PAS merosakkan pengundi muda Melayu yang mudah tertipu dengan RM350 untuk mengundi parti itu. Tetapi bagaimanakah fanatik perkauman Mahyadin dan pelampau agama Hadi Awang merancang untuk menggulingkan Kerajaan Perpaduan Agong? Soal Finance Twitter. Caranya ialah dengan menghasut orang Melayu pro-Perikatan Nasional supaya memakai pakaian hitam atau menukar lencana media sosial mereka kepada hitam. Tujuannya untuk mencipta naratif palsu dan berbahaya bahawa majoriti rakyat, terutamanya orang Melayu, tidak menyokong Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Sepatutnya pemimpin Perikatan Nasional terima kekalahan ini sebagai seorang yang budiman dan terbabit secara aktif dalam perbahasan di Dewan Rakyat. Sebaliknya, untuk memegang jawatan sebagai Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat yang mulia pun, Mahyadin dan Abdul Hadi dengan sombong menolaknya. Nampak tak perbezaannya antara Anwar Ibrahim dengan kedua pemimpin Perikatan Nasional yang kaki ponteng ini. Anwar yang pernah bertahta di koridor kuasa bersabar melalui ujian yang amat perit di penjara dan tawaduk menerima tugas sebagai Ketua Pembangkang demi perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan serta melaksanakannya dengan penuh iltizam. Rakyat harus disedarkan bahawa kita tidak boleh mempercayai Mahyadin kembali menerajui pentadbiran Putrajaya dan buat sesuka hati dengan perbelanjaan negara sambil melantik Abdul Hadi sebagai duta khas bertaraf menteri yang makan gaji buta. Kita lihat berapa ramai akan terpedaya dengan naratif palsu yang dibawa oleh gelombang hitam bahawa rakyat tidak menyokong Anwar Ibrahim. Setakat ini apa yang rakyat nampak, gelombang hitam hanyalah satu alat untuk menderhaka kepada titah raja pemerintah. Seorang calon pilihan raya umum ke-15, Nizam Abdul Habib, mengesahkan bahawa beliau dan 11 calon lain secara diam-diam mendaftar sebagai ahli gabungan rakyat Sabah GRS pada Oktober 2022, lapor Malaysia Kini. Berdasarkan Perlembagaan Bersatu di bawah perkara 10.2, keahlian seseorang ahli terhenti secara serta-merta apabila berlaku mana-mana satu yang berikut. 10.2.2 mengisytiharkan keluar daripada parti. 10.2.3 menyertai atau menjadi ahli mana-mana parti politik lain di negara ini. Maknanya keahlian mereka dalam bersatu telah tamat secara automatik sebelum tarikh pilihan raya umum pada 19 November lalu. Pada pilihan raya umum lalu, GRS menurunkan 12 calon, 6 daripadanya menang. Pada 10 Disember, 15 ahli Dewan Undangan Negeri GRS dan 4 ahli Parlimen Bersatu Sabah mengisytiharkan secara terbuka bahawa mereka keluar bersatu. Akibatnya, 4 ahli Parlimen itu didakwa melanggar Undang-Undang Anti Lompat Parti dalam perkara 49A Perlembagaan Persekutuan dan perlu mengosongkan kerusi mereka. 4 ahli Parlimen yang meninggalkan bersatu ialah Armizan Muhammad Ali, Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan, Batu Sapi, Jonathan Yassin, Ranau dan Mat Bali Musah, Sipitang. GRS yang didaftarkan secara rasmi pada 11 Mac lalu merupakan sebuah gabungan 5 parti yang pada rekod Jabatan Pendaftaran Pertubuhan dan Suruhanjaya Pilihan Raya adalah parti politik biasa. Kenyataan mereka yang terbabit seiring dengan pandangan bekas Menteri Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang berpendapat bahawa keempat-empat mereka telah keluar dari bersatu pada Oktober iaitu sebelum pilihan raya umum ke-15. Dalam pada itu, Ketua Amarda Bersatu Nasional Wan Ahmad Fahisal Wan Ahmad Kamal
melahirkan kekesalan terhadap bekas Pengerusi Bersatu Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinur yang mengepalai tindakan keluar daripada Parti Bersatu secara beramai-ramai. Wan Ahmad Faisal mendakwa tindakan tersebut hanyalah semata-mata mahu kekal dalam koridor kuasa negeri Sabah, tidak lagi memikirkan tentang prinsip-prinsip perjuangan yang pernah dilaungkan dahulu. Kekesalan dan kekecewaan Armada Bersatu ini lebih terasa apabila mengenangkan segala kudrat dan pengorbanan jentera-jentera Armada Bersatu dan pemuda Perikatan Nasional yang telah bertungkus lumus memenangkan Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri Sabah yang lalu, katanya. Beliau melihat tindakan Haji Ji itu sebagai tidak mengenang kesungguhan pengorbanan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin membantu beliau untuk memenangi pilihan raya negeri Sabah dan seterusnya menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Armada Bersatu Nasional juga ingin membidas kenyataan dangkal yang dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Masidi Manjun, Setiausaha Agung GRS yang cuba mengaitkan Perikatan Nasional sebagai parti yang mempromosi politik ekstremis Islam semata-mata, tegas Wan Ahmad Faisal. Sebenarnya apa yang paling menyakitkan hati pimpinan Bersatu ialah pendirian GRS yang pada mulanya menyokong Mahyadin sebagai Perdana Menteri telah mengubah pendirian selepas Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Keputusan pemimpin Bersatu Sabah keluar daripada parti tersebut dibuat demi kepentingan Sabah dan demi kebaikan Malaysia yang lebih besar, kata Masidi Manjun. Beliau yang juga bekas timbalan Ketua Bersatu Sabah berkata, retorik perkauman dan agama yang semakin meningkat oleh beberapa parti berasaskan Semenanjung terutama menjelang pilihan raya umum ke-15 adalah tidak konsisten dengan nilai-nilai berbilang kaum dan Sabah dan Sarawak yang berbilang agama. Ramai yang lupa bahawa penduduk Sabah dan Sarawak mempunyai ahli keluarga yang berbeza agama. Malah, kerajaan perpaduan sekarang di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim paling baik mewakili pembentukan pentadbiran yang merangkumi kepentingan semua rakyat Malaysia di samping melindungi kedudukan Islam Bumi Putera Sabah dan Sarawak, katanya dalam satu kenyataan. Masidi menekankan bagaimana rakyat Sabah yang berbilang kaum dan agama hidup harmoni selama berabad-abad dengan mengatakan mereka mahu terus melindungi warisan budaya dan sosial mereka daripada dicemari dengan nilai bukan dari Sabah. Sekarang, pemimpin Perikatan Nasional merasa betapa sakitnya hati rakyat yang dikhianati pengorbanan dan kemenangan mereka oleh Bersatu menerusi langkah Sheraton. Sekarang tahu pula pemimpin Bersatu mengungkit tentang kesungguhan dan pengorbanan mereka. Untuk apa? Hanya untuk meletakkan Mahyadin sebagai Perdana Menteri walaupun kalah dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Sukar bagi Perikatan Nasional untuk menafikan retorik perkauman dan keagamaan yang menjadi permainan pemimpin mereka semasa kempen dan selepas pilihan raya umum ke-15. Sebagai contoh, apa yang disebut oleh Pengerusi Perikatan Nasional Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, apabila Anwar mengumumkan pemilik saham majoriti Padi Beras Nasional Berhad, Bernas, Tan Sri Said Muhtar Al-Bukhari setuju untuk memperuntukkan RM10 juta pada tahun ini dan RM50 juta pada tahun hadapan. Kenapa Said Muhtar? Kerana dia Melayu. Kenapa? Tiada lagi orang kaya lain di Malaysia ini. Bidah Sanusi ketika berucap kepada ceramah Grand Finale Perikatan Nasional bagi pilihan raya Padang Serai di Kedah. Perkara yang memberi manfaat kepada rakyat Kedah sendiri pun pemimpin Perikatan Nasional putar sebagai perkauman hanya kerana ia datang daripada kerajaan yang diketuai Pakatan Harapan. Hampir 3 tahun Muhammad Sanusi memegang kuasa sebagai Menteri Besar Kedah. Apa yang dibuatnya untuk pesawah padi miskin di negerinya? Justru jika pemimpin Sabah memerhati gelagat pemimpin Perikatan Nasional di Semenanjung sebagai perkauman, nak salahkan mereka ke? Dalam tulisannya bertajuk Reformasi diimport melawan gelombang hijau, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang terus menghasut rakyat. Kononnya slogan reformasi digunakan bagi menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dengan cara yang tidak demokratik oleh kumpulan yang dinamakan bersih dengan tujuannya yang tidak bersih. PAS mengundurkan diri daripada kumpulan itu setelah mengkaji sedalam-dalamnya kerana tiada faedah bertempur dengan anggota polis melalui perancangan yang jahat bermotifkan politik kotor yang diatur oleh pihak asing yang datang menjajah lagi secara baharu, katanya. Beliau mendakwa pemimpin DAP mendedahkan wajahnya yang sebenar terhadap Islam dengan membuat kenyataan kemarahan terhadap kejayaan PAS yang diberikan nama gelombang hijau dalam pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. Sehinggakan berlakunya gerakan bagi menghalang penubuhan kerajaan oleh Perikatan Nasional yang disertai oleh PAS dengan cara yang terang lagi bersuluh walaupun melalui tangan-tangan gaib yang tersembunyi, ujar Abdul Hadi.
Dalam rencananya, Abdul Hadi dipercayai bukan menyerang DAP tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjaya menubuhkan kerajaan perpaduan setelah akur kepada titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja Melayu yang disebut oleh Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional itu sebagai tangan-tangan gaib yang tersembunyi. Sasaran Presiden PAS itu diperjelas dengan perenggan seterusnya, ditelanjangkan dirinya sendiri betapa slogan menentang rasuah, perompak lanun dan segala salah laku hanya penuh kepura-puraan sahaja. Hal ini jelas berlaku apabila semua pihak yang dikutuk tersebut diajak untuk bergabung bersama dan diajak sesiapa sahaja dalam kerajaan yang dibentuk bagi mencukupkan jumlahnya dengan cara begitu rupa tanpa rasa malu, sindir Abdul Hadi. Sesungguhnya rencana Abdul Hadi kali ini amat biadab kepada Yang di-Pertuan Agong, seperti mana rencananya terdahulu yang mengumpamakan baginda seperti pengadil permainan bola sepak yang menambah waktu kecederaan walaupun perlawanan sudah tamat. Hakikatnya semua pihak yang kini berbondong-bondong meninggalkan Bersatu dan Perikatan Nasional di Sabah berbuat demikian atas kerelaan mereka sendiri kerana menyambut seruan Yang di-Pertuan Agong. Para pemimpin politik yang insafi keperluan negara untuk maju ke hadapan sudah letih bertelagah antara satu sama lain tanpa ketahuan. Salahkah mereka menyokong kerajaan yang diterajui Pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim demi sama-sama menggemling tenaga untuk masa depan negara? Namun, Abdul Hadi memilih untuk mempelekeh mereka yang menyokong kerajaan perpaduan saranan Yang di-Pertuan Agong pimpinan Anwar Ibrahim itu. Cara terkini kumpulan tersebut ialah mewujudkan gabungan yang bersedia mencari kemenangan dengan wajah yang berubah-ubah melalui sokongan pihak Islam yang bebal dan pihak yang nyata bermusuh terhadap Islam. Perjuangan mereka melalui ideologi pragmatik yang disembunyikan dan berpura-pura dengan wajah yang dapat menarik kalangan yang beragama sehingga boleh ditipu atau disebabkan oleh jahil agama atau tidak beragama, tegas beliau. Kebetulan Anwar baru sahaja mengadakan program pertemuan Mahabah Perdana Menteri bersama ulama dan asatizah di Seri Perdana Putrajaya Ahad lalu. Adakah mereka semua bebal sehingga tertipu dengan apa yang disebut oleh Abdul Hadi sebagai berpura-pura? Malah pemimpin tertinggi PAS itu menganggap apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri ke-10 adalah satu penipuan. Sedangkan dalam ucapannya pada program tersebut, Anwar Ibrahim menegaskan kesopanan dan tata susila dikekalkan serta kemuliaan Raja-Raja Melayu dipertahankan dan perkenan baginda adalah penting. Matlamat kita adalah untuk menjaga negara. Saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya terima baik teguran rakan-rakan. Kuasa itu tidak membuat kita rasa angkuh dan takabur. Politik itu bukan kesempatan kita untuk bina kekayaan, tunjuk kehebatan dan keangkuhan atau memperkayakan sanak saudara kita, ujarnya. Anwar menekankan semua mesti patuh kepada hukum tanpa rasuah, tanpa kompromi. Saya mau buktikan bahawa ada orang Melayu, anak Melayu yang gunakan kuasa dia untuk menjaga dan membela nasib rakyat terbanyak. Saya nak buktikan bahawa orang yang percaya kepada Islam itu dihormati, diyakini kerana prinsip rahmah dan keadilan yang ditegakkan. Tegas Perdana Menteri. Ahli Parlimen Marang itu menggunakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 46 hingga 47 untuk menguatkan hujahnya. Namun kami yakin kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menggagalkan penipuan mereka pada akhirnya, kata Abdul Hadi. Terjemahan surah tersebut berbunyi begini: dan sesungguhnya mereka telah membuat makar, iaitu perancangan tipu daya yang besar, padahal di sisi Allah jua balasan makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu amat besar sehingga gunung-gunung dapat lenyap kerananya. Kerana itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan memungkiri janjinya kepada para rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan. Benar demikian janji Allah Subhanahu Wa Taala yang menggagalkan segala perancangan puak yang menentang Islam yang sebenar. Berdasarkan senario yang berlaku hari ini, siapa yang telah digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah Perikatan Nasional yang juga dianggotai oleh PAS? Fikir baik-baik, siapa yang begitu bersungguh-sungguh mahu bekerjasama dengan pihak yang hari ini dikata sebagai perasuah, perompak dan lanun sebelum pilihan raya umum ke-15 lalu? Siapa yang mengutip kononnya 10 akuan bersumpah daripada kalangan ahli parlimen mereka yang hakikatnya melanggar undang-undang anti lompat? Islam tidak mengizinkan perpecahan kaum, jauh sekali melontarkan fitnah jahat. Justru siapa pada saat ini yang tindak tanduknya menentang Islam yang sebenar? Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portaljomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.